بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cukis Channel. Terima kasih aku ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Hari ini akan sampaikan satu kisah seram yang bertajuk Tokek dan Anchor Sungai Lembing. Apa ceritanya tu? Jom bersama dengan akak. Tapi sebelum tu akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Jom bersama dengan akak. Kisah ni berlaku sekitar 2010-2011. Dah lupa sebab dah agak lama kan. Dan seseorang ni pun dia dah meningkat usia sekarang ni. Jadi nama-nama watak yang terlibat dalam kisah Tokek dan Anchor Sungai Lembing ni namanya adalah XL. XL ni akak susah sikit nak sebut sebab macam takut tersasul. So akak gantikan sebagai Siti je. Okey, nama seterusnya Jurah. Kat Channel pun ada, Ikan Masin pun ada korang, dan juga Enon. Semua perempuan. Mereka ni bekerja dalam satu office tau. Korang tak payahlah nak tahu nama office tu kan. Sebab even kalau Siti tak sebut pun mesti semua orang dekat company tu ingatlah kisah tu. Siap dengar cerita dari budak baru. Kisah mereka ni dah jadi legend tau. Trainer siap bercerita time training untuk kisah mereka ni. Kalau korang ingat time ni meletup kisah Tokek yang harga juta-juta. Ingat tak? Untuk ubatkan HIV. Entah betul, entah taklah apa yang dinyatakan tu. Apa yang boleh buat masa tu kan Siti dengan kawan-kawan ni percaya, terutamanya si Enon ni lah memang cukup-cukup percaya. Satu hari tu, adik kepada si Enon ni dia call, dia bagi tahulah yang ada orang nak jual 2 ekor cicak tokek tu dekat kampung. Kampung tu dekat Kuantan. Tapi yang dapat ditangkap hanya seekor je tokek tu pun saiz kecil je. Tapi nak jadi jutawan punya pasal, tak apalah, no hal punya lah. Semua dah plan lah time tu nak bekerjasama, nak menternakkan si cicak kecil tu sampai jadi besar. Dan kalau boleh biarlah cukup sampai 1 kilo, baru ada harga kan. Jadi semua dah bersetujulah nak pergi weekend tu juga, nak naik kereta Siti ni, nak pergi ambilkan cicak tokek tu dekat Kuantan. Memandangkan saiz tokek tu kecil no, dan belum ada harga time tu. Jadi si Enon ni dia bagilah cadangan nak pergi ke Sungai Lembing dekat perkampungan orang asli tau. Sebab dia nak tanya-tanya kot lah, adalah orang asli tu bela ke, nak jual ke cicak tu. Semua on je lah time tu kan. Idea yang baik tu yelah nak kaya cepat kan. Naif betul lah kalau difikirkan. Mereka sendiri fikir masa tu memang naif. Untuk ke Sungai Lembing tu memang kena masuk jalan kampung, lepas tu kena masuk pula hutan yang hutan tu sunyi tau korang. Rumah orang asli dekat situ pun cantik-cantik juga. Siti tengok time tu. Dalam sejam macam tu sampailah dia orang kat sana. Ada juga dia orang tu tanyakan orang asli, ada tak jumpa ataupun bela si tokek tu. Tapi haram, memang seekor pun tak ada time tu. Jadi alang-alang dah sampai, mereka pun bergembira lah main air. Tapi Siti dia malas nak mandi sebab susah kan nak tukar baju, gegar, memang agak leceh sikit. Siapa yang pernah pergi dekat Sungai Lembing? Cik angkat tangan ni mesti tahu ni, tempat tu banyak batu-batu yang cantik-cantik tau. Kecil, besar, macam-macam saiz kan. Betul tak? Entah siapalah punya idea time tu kan, nak putih batu-batu sungai tu, nak jadikan hiasan dekat office. Adalah dekat sebaldi batu tu mereka angkut bawa balik tau. Entah-entah idea si Siti sendiri kot. Aduh, kalau teringat rasa nak hantuk kepala je katanya dekat dinding. Nak hantuk betul laju-laju macam tu. Sebab Siti ni kategori yang memang sengal juga kadang-kadang. Itu dia sendiri yang ngaku tau. Dia orang tahulah salah sendiri, tapi benda dah jadi kan. Tak terfikir pun pasal pesan orang tua-tua jangan kutip bawa balik apa-apa daripada sungai ke, adalah nasihat macam tu. Masa dekat tempat orang nanti bla 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 bla, banyaklah nasihat-nasihat kan. Tapi itulah dia orang tu buat dek je kan. Yelah selama ni Siti kutip batu dekat Sungai Congkak bawa balik tak jadi apa pun. Okey, sambung balik cerita.
Lepas tu semua gigih kutipkan batu dekat situ. Jadi Siti sendiri masa tu dia kutipkan 3 batu. Satu batu sebesar penumbuk besar agak ah. Satu batu dia lepeh, lepas tu satu lagi batu kecil untuk dijadikan penyandar untuk batu yang sebesar penumbuk tu. Jadi nak berdirikan batu besar penumbuk tu, dia berdirikan atas batu lepeh tu. Macam tu lah dia berkait lah 3-3 batu tu, pendek kata. Disebabkan batu kecil tu tersangatlah kecil, bukan kaling-kaling kecilnya, Siti pun dia letaklah batu tu dalam beg baju dia. Ada sebab tau kenapa Siti cerita dekat mana dia letakkan batu kecil tu. Lepas tu diorang pun baliklah ke KL. Esoknya sebab lusanya dah nak kerja, so kenalah balik cepat. Masa masuk kerja, masing-masing excited lah, duk conteng nama, lepas tu dekor lah sikit dekat batu-batu tu, nak jadikan hiasan, nak letak atas meja lah kononnya kan, kat tempat mereka kerja. Lawa sikit meja kononnya lah. Jadi Siti ni dia terlupa nak ambil batu kecil dalam beg baju dia tu. Beg baju dia tu ada dekat rumah dia. Jadi dekat atas meja office Siti ni cuma ada 2 biji batu tu je lah. Dia kan ambil 3. Malam tu Siti dia balik kerja macam biasalah. Dia kena ambil anak dia dulu. Anak dia ada 2 orang tau. Seorang umur dia 4 tahun, seorang lagi umur dia 2 tahun setengah macam tu. Dia kena ambil anak dia tu dari rumah mak dia. Sampai je depan pintu rumah, anak Siti yang kecil tu menjerit, menangis tak nak masuk rumah tau. Dia cakap takut. Dia nak balik rumah nenek, nak balik rumah nenek. Jadi Siti ni jadi confused lah sebab anak dia tu memang tersangatlah manja dengan dia. Jadi Siti dia rasa confused tau sebab anak dia tu tersangatlah manja dengan dia, dengan husband dia. Sekarang dah jadi ex-husband lah. Tidur pun kena peluk, kena pegang tangan baru boleh tidur. Lepas tu dia tak berapa nak rapat dengan nenek dia macam yang sulung tu. Tapi sebab dia menangis teruk tak nak masuk rumah tu, jadi dia nak balik rumah nenek dia tau. Siti pun dengan rasa geramnya, dia pergilah hantar balik dekat rumah mak dia. Lepas tu anak dia tu tak pernah tidur dekat rumah mak dia. Tapi kali ni nak pergi tidur rumah nenek dia, rumah mak si Siti ni lah. Tapi entahlah, Siti tak terfikir apa-apa yang menyeramkan ke, yang agak angker masa tu kan. Dia macam, tak apalah, dia hantar je lah. Malam tu Siti pula yang terkena tau. Tengah sedap-sedap tidur ni rasa ada macam suara menjerit dekat telinga. Memang dia dengar. Siti tak tahu apa yang suara tu cakap. Tapi Siti terkejut dari tidur dengan berpeluh-peluh. Lepas tu jantung dia jadi laju sangat-sangat tau. Laju macam nak pecah dada, macam tu lah. Kali pertama kena, dalam hati Siti ni tertanya-tanya, aku ni nak kena heart attack ke? Sebab Siti ni tak pernah pun kena gangguan. Siti langsung tak rasa seram ke. Lepas tu dia pun sambunglah tidur balik. Malam tu 3 kali Siti dikejutkan dengan cara macam nak membunuh macam tu. Lepas tu Siti rasa macam tu dia kena game dengan permainan yang jahat tau. Macam saja je nak bagi Siti tu mati. Gamaknya dia fikir macam tu lah kan. Lepas tu korang bayangkanlah, tengah sedap tidur kena kejut dengan cara yang macam tu. Macam nak gegor-gegorkan badan dia, macam nak jekah-jekahkan dia. Macam tu lah Kak ibaratkan. Macam terkejut sangat tau. Tak ke boleh kiok si Siti tu. Dah lah masih muda, lepas tu comel lagi. Masa tu baru 24 tahun. Ngada-ngada. Jahat kali ketiga Siti terkejut tu, dia terdengar bunyi anjing menyalak-nyalak dekat luar rumah. Bayangkan, dekat kawasan rumah Siti tu susah tau nak jumpa anjing. Apatah lagi nak dengar anjing tu menyalak macam tu. Datang pula perangai kurang cerdik Siti ni. Siti boleh bangun, dia boleh pergi dekat tingkap, dia nak tengok anjing yang menyalak tu. Mana anjing, mana anjing, macam tu lah. Dia nak confirmkan, ya ada tak anjing kat situ. Bila Siti buka tingkap, tiba-tiba dia rasa angin sejuk tau bertiup dekat muka dia. Dan secara automatiknya teruslah dia rasa seram sejuk. Siti rasa macam ada sesuatu yang tengah perhatikan dia dalam gelap tau. Pada ketika tu cepat-cepatlah Siti dia tutupkan tingkap dia. Laju-laju dia pergi baring dekat tilam dia. Lepas tu dia tarikkan selimut, dia tutupkan muka dia. Tengah dia duk menggigil ketakutan tu, nasib baiklah datang ilham nak baca ayat kursi. Alhamdulillah. Lepas baca ayat kursi banyak-banyak kali, Siti pun dia tak sedar, dia tertidur balik dalam keadaan ketakutan tau. Alhamdulillah, tu je gangguan yang Siti alami. Dan Siti sikit pun tak terfikirlah puncanya dari mana, dari batu-batu yang dia ambil tu ke. Tapi Natang tu start kacau kawan-kawan dia yang lain. Macam tu.
Cenol, Jurah, ikan masin dengan Enon ni dia duduk serumah time tu. Dan Cenol ni dia ada letaklah seketul batu bentuk love dekat rumah tu. Si Enon pula dia ada bubuh batu-batu dia tu dekat dalam sangkar tokek tu. Dia orang start rasa panas dengan sesama sendiri kecuali Jurah sebab tak tahu kenapa. Momok tu dia tak nak kacau si Jurah kan maknya. Gaduh pasal benda bodoh je. Tapi siap maki-maki memang tak ingat lah. Hubungan dia orang masa tu jadi renggang. Lepas tu hampir tak bertegur siapa lah time tu. Masa tu dia orang fikir maybe sebab si Enon ni putus cinta kot, emosi tak stabil ke. Sebenarnya Enon masa ni dah macam bukan diri dia sendiri tau. Dia hampir berubah tau. Tadi apa yang dilalui oleh Siti macam tu lah. Sekarang ni sudut pengalaman yang dilalui oleh Enon pula. Akak ceritakan apa yang dilalui oleh Enon. Lepas balik dari Pahang, malam tu Enon ni dia tidur dalam keadaan yang mamai. Lepas tu Enon dia nampak ada 3 orang asli lah sekeluarga. Bapa dia, mak dengan anak dia. Cukuplah 3 kan. Berdiri dekat hujung kaki si Enon ni dengan mata merah. Dia orang tu jeling maut tau. Macam Enon ni ada buat salah bunuh keluarga dia je. Macam tu lah diibaratkan. Jadi Enon pun dikejutkan Cenol dekat sebelah dia. Nol, siapa tu kat hujung kaki aku? Dia tanya macam tu. Kau mimpi ni Non. Dia balas macam tu lah. Jadi Enon pun dia gosok-gosokkan mata dia. Lepas tu dia abaikan je lah. Lepas tu dia sambung tidur balik semula. Tapi bangun je dari tidur, Enon ni dia start rasa macam low sikit. Perasaan tu dia continue rasa sampai beberapa hari tau. Perasaan nak marah, nak nangis, nak gelak, bercampur bau time tu. Inul dia jadi suka termenung, bersendirian. Lepas tu dia makan pun dia tak nak sebab dia rasa macam selera dia dah tak ada. Yang si Cinol dengan ikan masin ni pula, dia macam nak pulaukan pada Inul ni. Mungkinlah sebab Inul selalu marah-marah kat diorang. Jadi Inul ni pun dia tak tahulah kenapa. Kadang-kadang dia tengok diorang-diorang tu pun tak boleh tau. Masa ni Inul dia dah ambil cuti kecemasan lah beberapa hari untuk tenangkan hati. Kononnya dia nak pergi tenangkan hati dekat kampung. Kebetulan adalah 2 pupu Inul ni yang sakit sebab angkara natang tu jugalah. Dan kakak Inul yang ada kebolehan yang special, dia boleh nampak benda-benda halus tu. Dia tegurlah pada Inul, Non, kau ada ambil apa-apa? Contoh macam batu ke? Jadi Inul ni dia cuak betul masa tu. Macam mana dia boleh tahu benda tu? Lepas tu Inon ni dia pun ceritalah dekat kakak dia tu pasal batu tu dengan tokak tu semua sekali. Lepas tu kakak Inon ni dia nasihatkan supaya Inon ni pergi pulangkan balik batu tu. Lepas tu lepaskan tokek tu, tokak ke tokek tu. Gitulah. Sedih weh nak lepaskan tokek tu. Dah lah Inon ni beli natang tu pinjam duit mak dia. Tapi sebab kan Inon ni pun dia dah macam orang gila kan. Jadi Inon ni pun dia ikut je nasihat dia untuk lepaskan si tokek tu. Lepas beberapa hari Inon ni dia balik ke KL. Lepas tu dia ceritalah dekat kawan-kawan dia pasal tokek tu dengan batu-batu tu. Tapi haram semua jenis kepala batu tak percaya tau. Lagipun jauh nak pergi ke Pahang tu semata-mata nak pulangkan balik batu tu. Banyak kali fikirlah kan. Sebab masa tu hubungan Inon pun memang tak berapa baik dengan diorang kan. Jadi Inon ni dia pendam je lah sendiri apa yang nak disuruhnya tu. Maksudnya dia tak beri sangat nak pergi pulangkan batu-batu tu. Dalam pada tu Inon ni dia selalu terbayang, terdengar bisikan yang suruh Inon ni bunuh diri. Contohlah kalau nampak tali, Inon ni nampak macam bayangan diri dia tu ambil tali tu lepas tu gantung diri. Kalau nampak pisau pula, Inon ni dia dengar suara tu suruh kelar nadi sendiri. Paling teruk masa Inon ni bawa motor, Inon ternampak diri dia aksiden tau, masuk bawah lori. Masa tu Inon betul-betul takut. Lepas tu dia berhenti tepi jalan sambil dia menggigil. Dalam masa yang sama dia menangis. Sampai ke Inon ni dia callkan kawan dia untuk ambil dia dekat tepi jalan tu. Sepanjang Inon kena gangguan tu, Inon ni dia cuba nak mengucap tapi tak boleh. Inon cuba nak solat pun dia memang tak ingat macam mana. Apa lagi dia nak mengaji. Memang segala-galanya jadi macam tak boleh tau. Satu malam tu Inon ni dia seorang-seorang je kat rumah sebab si Cinol dengan ikan masin ni dia pergi karaoke dengan 2 orang kawan. Inol ni dia hilang kawalan tau atas diri dia. Sampai kan dia pergi ambil sangkar si tokek yang kosong kat situ. Lepas tu dia campakkan time tu. Tak tahulah kenapa dia marah sangat. Dia mengamuk dekat rumah tu. Inon, kau buat apa atas bumbung tu? Weh, turun cepat. Kau gila ke? Ikan masin menjerit time tu.
Masa tu Inon ni dekat atas bumbung tengah standby nak terjun lah. Rumah dia masa tu rumah teres double story. Nasib baik dia orang tu balik rumah masa tu. Lepas tu Inon ni dia blur. Kenapalah aku kat atas bumbung ni Kenapalah aku duduk atas bumbung ni. Kawan-kawan Inon ni dia berlari, dia masuk dalam rumah. Lepas tu dia tarik kat si Inon ni balik semula lah dalam rumah. Yang menyeramkan masa tu, 2 orang kawan yang pergi karaoke dengan Chinol dengan ikan masin. Masa Inon nak terjun tu, nampak ada lembaga hitam yang sangat besar dekat depan rumah. Diorang berdua tak nampak si Inon ni langsung atas bumbung tu, dan tak bagi tahu dekat mereka berdua masa tu sebab takut bila dia dah nampak pada lembaga hitam tu. Bila ikan masin marah dekat Inon dengan dia ada hubungan kekeluargaan. Sebab Inon ni bukan perangai gila jenis nak tujuh bangunan sesuka hati macam tu. Jadi mereka berdua tu bergaduh besar lah time tu. Ikan masin sampai dia callkan mak dia datang jemput bawa balik dia ke rumah macam tu. Bila Chinol dengan Jurah tanya pada Inon kenapa, Inon tak boleh nak jawab tau. Tiba-tiba mulut Inon ni dia jadi herot. Lepas tu badan Inon ni terus jadi lemah. Inon cuma mampu komunikasi dengan mereka tu dengan cara menaip dekat handphone je time tu. Masa tu sedih sangat lah. Sebab Inon ni dia blur. Lepas tu keadaan dia jadi makin teruk tau. Bila orang cakap dengan Inon akan macam sedar tak sedar macam tak betul lah. Benda tu berlarutan sampai beberapa hari jugalah. Tapi Inon ni dia stay pergi kerja dengan tumpang kawan dia naik motor time tu. Time dekat office, tiba-tiba Inon ni dia dengar orang menjerit dekat floor tau. Hampir 10 orang histeria masa tu. Dalam keadaan Inon ni bela-bela juga macam tu. Inon tak ambil kisah lah pasal histeria tu lantak. Masa tu ikan masin dengan Chinol pun dah menjerit, lepas tu dah menangis. Dia pun dah terkena histeria juga. Lepas tu kan management pun dia decide lah kumpulkan semua dekat basement. Lepas tu panggil seorang ustaz nak pulihkan keadaan. Inol pun kena tarik sekali. Even Inol tak menjerit, tak menangis pun, dia stay kena tarik sebab kawan-kawan Inol ni perasan tau. Perangai Inol ni dah lain macam dah time tu. Rupanya yang sakit paling teruk sekali adalah Inol masa tu. Masa dirukiahkan secara bergilir tu, ada yang menangis, ada yang ketawa mengilai, dan ada yang sampai pingsan pun ada. Inol masa tu korang, dia siap buat leg tau, buat peace je. Sampailah dekat turn dia, bila ustaz tu dah start bacaan, Inol ni dia mula rasa panas macam je. Rasa macam kepala dengan telinga dia tu kecil besar dah. Time tu Inol memang start rasa rimas. Lepas tu Inol ni dia kibas-kibaskan telinga dia banyak-banyak kali sebab dia rasa tak selesa. Dan lepas tu Inol ni dia terus tak sedarkan diri. Macam tu lah. Jadi sekarang ni akan masuk pula pada kisah yang dilalui oleh ikan masin. Sebab masing-masing ada kisah masing-masing tau. Kena betul-betul alert baru korang akan faham. Masa tu kan, mak ikan masin ni jemputkan ikan masin ni balik rumah selepas bergaduh besar dengan Inon. Inon akak minta maaf lah salah sebut kan. Dekat rumah mak ikan masin tu, dia menangis meratap macam orang mati laki tau. Lepas tu dia siap meraung-raung lagi. Apa ke gaduh dengan Inon sampai macam tu kan. Kalah orang bercinta pula tu. Jadi mak ikan masin ni dah start perasan perangai ikan masin dia lain macam. Tapi sebab fikirkan ikan masin dengan Inon ni dia memang rapat, so dia pun biarkanlah je apa yang berlaku. Biasalah gaduh-gaduh manja, standard lah kalau berkawan kan. Tak apalah, biarkan. Dalam masa beberapa hari, ikan masin tu pergilah kerja. Biasa je. Lepas tu ikan masin tu tak adalah rasa apa-apa yang pelik pun, kecuali hubungan dia dengan Inon yang tak berapa nak baik. Masa tu ikan masin duduk betul-betul bawah aircon. Jadi memang sejuk lah si ikan masin tu duduk. Senang cerita memang sejuk gila lah. Jadi ikan masin ni dia pegangkan batu ikan masin yang cantik, siap ukir nama ikan masin lagi kat situ. Jujurnya dia ukirnya bukan nama ikan masin lah, sebab ni nama samaran je. Jadi ikan masin ni dia rasa panas tau. Dia cuba kau pegang batu ni. Aku rasa panas lah. Macam tak logik kan, tempat aku kan sejuk. Lepas tu ikan masin dia tanyakan pada member sebelah dia. Diha pun datang dekat tempat ikan masin. Lepas tu dia pegang lah batu tu. Yelah ikan masin, memang panas lah. Pelik kan ni batu sungai. Diha pun sambung lah komen.
Lepas tu ikan masin pun sambunglah buat kerja macam biasa je. Cendol ni dia duduk kat sebelah ikan masin. Atas meja cendol tu ada cermin tau. Ikan masin pandang kat cermin tu. Lepas tu ikan masin tu tengok kan si cendol tu tengah jelingkan depan ikan masin semacam je. Tiba-tiba ikan masin rasa seram sejuk bila tengok jelingan pada si cendol tu. Ikan masin pun dia belah dari tempat dia tu, dia pergi naik ke tingkat 3 dekat bangunan dia kerja tu. Masa tu ikan masin dia dah ada kat atas. Jadi ikan masin dia dengar kecoh-kecoh kata ramai kena histeria dekat tingkat 2 bangunan tu. Rupa-rupanya si Enon dengan Cendol dah termasuk salah seorang yang terkena histeria kat situ. Jadi ikan masin ni dia rasa biasa-biasa je. Sampailah salah seorang budak office ikan masin tu baca surah Ruqyah. Ikan masin mula rasa panas. Lepas tu dia rasa telinga dia macam berdesing, rasa bingit sangat. Sampailah ikan masin tu menjerit. Kau boleh diam tak? Ikan masin marah dekat budak yang baca tu. Lepas tu ikan masin macam tak boleh nak kontrol diri dia. Ikan masin dia sedar tapi dia tak mampulah nak buat apa time tu kan. Dia tahu nak marah je. Jadinya itulah situasi yang dilalui oleh ikan masin masa bersama dengan Inon tu. Sekarang ni kita beralih pula kepada kisah Siti. Siti dia masa tu dia tengah kerja. Tiba-tiba dia ada dengar suara perempuan menjerit-jerit dekat floor dia orang tu. Semua dengan kepucinya berlari nak tengok apa punca kekecohan yang berlaku tu kan. Rupa-rupanya ada budak kena histeria. Tapi dari seorang yang menjerit-jerit tu dah berjangkit-jangkit sampai hampir 10 orang tau histeria. Keadaan dekat office tu dah macam dalam movie hantu dah. Siti tengok si Cendol dengan ikan masin tu pun dah memang kena sekali lah histeria. Allah, sampai tersasul minta maaf korang. Part yang Siti rasa kelakar tak boleh nak lupa masa abang office tu tanya dekat Cendol masa dia kena rasuk kan. Kau ni siapa ha? Dia tanya macam tu lah. Dia saja cacah nak tunjuk hero sebelum ustaz tu sampai. Nenek kau. Haha, siap gelak macam tu tau. Nenek kau gelak-gelak. Cendol jawab sambil dia mengilai. Lepas tu semua yang ada tu tergelak dalam keadaan seram. Pandai buat lawak Natang ni ha. Masa tu Siti cakap macam tu. Masa ustaz nak pulihkan si Inon tu, dia mengamuk sampai 6 orang lelaki pegang pun memang tercampak. Masa tu barulah terbuka cerita pasal batu dengan tokek tu. Natang tu marah sebab Inon tu terlangkah kubur keluarga dia masa dekat sungai tu. Lepas tu dia orang semua bawa balik batu dia. Batu-batu tu lah. Ustaz tu dia komunikasi lah dengan jin penunggu sungai dalam badan si Enon tu. Lepas tu dia cakap dia nak balik tapi dia tak tahu jalan balik. Gitulah. Ustaz tu minta lah dia orang semua tu kutip semua batu-batu yang ada tu, lepas tu pulangkan balik dekat sungai. Macam tu. Sambil tu boleh pula ustaz tu buat lawak tau. Dia tak dapat balik sebab dia tak pandai nak baca signboard jalan. Gitu. Siapa je lah ustaz tu. Manager dia orang ni arahkan budak lelaki dekat office tu untuk kutip batu-batu atas meja tu. Atas meja dia orang tu lah. Lepas tu kumpulkan dalam satu beg. Lepas tu nak bawa turun daripada office tu kan. Sampai dekat lift, batu tu bergegar dalam beg tu. Lepas tu budak-budak lelaki tu pun dia lari, dia tinggalkan batu tu dalam lift. Apa? Ingat orang lelaki ni berani sangat ke? Ada yang penakut tau. Lepas tu dipendekkan cerita, manager tu arahkan semua yang terlibat untuk balik ke rumah. Lepas tu diorang diberi cuti tau untuk pulangkan balik semula batu keesokannya. On the way balik naik van masa tu. Naik van company nak ke rumah abang ikan masin tu. Cendol dia duduk dekat depan dengan jurah. Siti dia duduk dengan ikan masin dengan adalah seorang kawan ni, Hatch lah nama dia. Duduk dekat bahagian tengah kan. Lepas tu Siti dia tengok ikan masin, dia acah-acah macam terbaring lesu bersandar dekat si Hatch tu. Siti dia memang duduk dekat ujung-ujung seat sebab dia takutlah si ikan masin ni cekik dia ke apa ke. Jadi Siti dia usah muka si ikan masin tu. Mata ikan masin tu tertutup tapi gerak-gerak macam orang acah-acah tidur tau. Si Hatch ni, ikan masin rasa si Hatch ni acah-acah tidur jugalah. Lepas tu dia cakap lah dengan si Hatch ni, kau tengok mata dia gerak-gerak, mesti dia tak nak kau baca lagi kan. Panas kan. Mulut cabul Siti ni bersuara time tu. What the fish? Siti marah lah dalam diri dia sendiri. Sebab apa tahu korang? Sebab lepas je Siti cakap macam tu, ikan masin buka mata sambil senyum sinis. Senyum yang nampak jahat macam nenek sihir.
Jadi reaction muka si ikan masin tu sampai sekarang memang Siti tak dapat nak lupa tau. Tak boleh nak dilupa, dan bila diingat memang seram lah. Seolah-olah dia cakap, you next. Ahoy. Memang Siti rasa macam nak terjun van masa tu juga. Serem. Nasib baik dia cuba senyum-senyum je sambil dia pandang muka Siti dalam van tu. Perjalanan tu ambil masa setengah jam. Lepas tu Siti dia rasa pengalaman tu dilalui dengan jelingan pada ikan masin tu. Walaupun setengah jam, rasa macam 3 hari 2 malam tu. Gila kot. Dah dia usap Siti sambil sengih-sengih. Tersiksa mental Siti masa tu. Psycho betul dia nampak pada kawan dia. Sampai je rumah abang ikan masin. Pandai pula si ikan masin ni berlakon. Ambil wuduk. Padahal dia tu tengah datang period tau. Masa tu dia cakap, okey lah. Mana ada apa-apa. Relax lah, aku okey. Tapi diorang ni memang rasa si ikan masin tu tak okey. Abang si ikan masin tu pula dia panggilkan ustaz lain untuk tengokkan ikan masin tu. Masa tu lah ikan masin tu meracau. Lepas tu dia merangkak satu rumah sambil dia mengilai-ngilai tau. Sambil tu dia gelak. Lepas tu dia tunjuk jari dia pada Siti. Takut sangat masa tu. Dah lah pegangkan si ikan masin tengah meronta sambil sakit-sakit tangan si Siti masa tu nak pertahankan si ikan masin tengah meronta kan. Kadang-kadang kan kesian pula Siti dengan ikan masin bila ikan masin minta tolong pada Siti tu. Siti, tolong aku. Ni aku ikan masin. Kau tolonglah aku. Aku ni, aku sakit. Tolonglah aku Siti. Ha, macam tu. Ikan masin tu merayu-rayu. Sorry lah ikan masin, aku tak tahu masa ni kau sendiri yang minta tolong sebab aku takut sangat. So lepas benda tu keluar dari badan si ikan masin, ustaz tu minta semua batu yang ada dikumpul balik semula dalam baldi. Masa mula ustaz tu kumat kamik baca surah apa, memang Siti tak tahu kan. Dia siram batu tu dengan air paip. Lepas tu yang buat Siti muskil, air tu menggelegak tau korang. Macam air panas tau. Dan batu pun bergegar. Macam dalam movie pula. Tapi ini reality. Serious way reality. Tiba-tiba ustaz tu cakap, ada yang kurang ni. Ada lagi satu batu kecil. Mana ya? Baru je Siti tersedar yang batu kecil tu Siti letak dekat rumah, dalam beg baju dia. Patutlah anak Siti tak nak balik rumah. Rupanya ada benda tu yang duduk dekat rumah dia. Esoknya diorang pun shoot pergi Sungai Lembing, balik semula. Lepas tu pulangkan semua batu-batu tu yang diorang ambil tu. Sebab nak cepat sangat pulangkan batu semua tu. Dalam 2 jam dah diorang memang dah sampai dekat situ, dekat Kuantan tu kan. Kepada pemilik batu, kami datang nak pulangkan balik barang kamu. Kami minta maaf dan harap urusan kita selesai sampai sini je. Siti cakap perlahan sambil dia letakkan batu-batu tu. Banyak pengajaran sebenarnya yang Siti dapat lepas kejadian tu berlaku. Semua rasa menyesal lah atas perbuatan bodoh diorang tu. Tapi paling bengang pasal benda tu ialah kenapa dia tak nak kacau si Jurah seorang. Agaknya dia geng kot dengan bendalah tu kot. Lepas kejadian tu memang Natang tu stop kacau diorang bertiga, tapi dia still tak nak lepaskan Enon. Kesian kan. Lepas kejadian tu memang benda tu stop kacau pada diorang lah, diorang bertiga. Tapi itulah, benda tu still tak nak lepaskan Enon. Dia still kacaukan pada Enon. Kesian kan pada Enon. Jadi setakat itulah pengalaman seram yang dilalui oleh mereka. Sekian, terima kasih. Sekian saja kisah pada kali ini. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai teladan. Apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Untuk pengetahuan semua, Akif meneruskan kerja dia macam biasa, alhamdulillah. Dan untuk bilik store tu memang tak tahulah apa yang berlaku. Jangan lupa korang untuk like, share dan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Bye.